Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Di dalam isu yang tergempar, isu lain yang tergempar, setelah kita mendengar beberapa desas-desus ataupun kabar angin sebelum ini yang menyatakan terdapat sebuah gerakan ataupun plot untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun hari ini tuan-tuan dan puan-puan, lain pula yang terjadi kepada parti di dalam anggota Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, Bersatu tiba-tiba membuat sebuah pendedahan yang amat mendahsyatkan. Sebelum ini kita mendengar plot untuk menjatuhkan kerajaan, menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun ini pula yang berlaku di dalam Bersatu yang pasti mengejutkan ramai. Bagi saya ini juga pasti mengejutkan Mahyadin sendiri sebagai Presiden Bersatu. Melalui satu artikel dari biharian.com, Bersatu ambil tindakan undang-undang terhadap 4 ahli parlimennya yang lompat parti. Sebelum ini kita digemparkan dengan keputusan pilihan raya umum ke-15 tahun lepas berkaitan dengan kerusi dan juga keahlian 4 calon ini yang telah memenangi kerusi. Dan mereka menang di atas tiket GRS walaupun mereka adalah ahli Bersatu, dan itu menjadi satu kontroversi di dalam Bersatu. Dalam artikel ini, Parti Bersatu memohon kebenaran mahkamah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mendapatkan perisytiharan bahawa kerusi Parlimen Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang sudah dikosongkan. Permohonan kebenaran itu difailkan naib presidennya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Kapten B. Muhammad Suhaimi Yahya selaku pegawai awam parti berkenaan. Akhirnya Parti Bersatu memohon kebenaran mahkamah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mendapatkan perisytiharan bahawa kerusi Parlimen Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang sudah dikosongkan. Ia menamakan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul dan 4 ahli parlimen kawasan terbabit, Datuk Armizan Muhammad Ali dari Papar, Khairul Firdaus Akbarhan dari Batu Sapi, Datuk Jonathan Yasin dari Ranau, serta Mat Bali Musa dari Sipitang sebagai responden pertama hingga kelima. Dalam permohonan kebenaran itu, Bersatu memohon perisytiharan untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat bertarik 16 Januari lalu yang menyatakan responden kedua hingga kelima sudah memberikan penjelasan dan mengesahkan bahawa tiada berlakunya kekosongan berdasarkan tafsiran Perlembagaan GRS dan Perlembagaan Bersatu. Bersatu juga memohon perisytiharan bahawa 4 ahli parlimen terbabit sudah berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat mengikut perkara 49 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan dan memohon perintah supaya Johari mengesahkan berlakunya kekosongan luar jangka bagi semua kerusi parlimen berkenaan. Parti itu turut memohon perintah supaya Johari memaklumkan SPR mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari dari perintah terbabit. Sekiranya kebenaran diberikan dan sementara menunggu pendengaran semakan kehakiman, Bersatu memohon perintah penzahiran supaya responden mengemukakan ke semua surat menyurat dan rekod kepada dan daripada Johari berhubung maklumat dan penjelasan mengenai pemberhentian semua ahli parlimen terbabit, pengesahan bahawa tiada berlakunya kekosongan luar jangka. Jadi ini pasti satu isu yang menggemparkan Malaysia. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pendedahan yang amat dahsyat luar biasa dari SPRM. Nah, ini berkaitan dengan satu nama yang didakwa
terlibat dengan sebuah gerakan untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak lain dan tidak bukan, nama Daim Zainuddin, bekas Menteri Keuangan, dan juga Tun Dr. Mahathir yang dikatakan akan membiayai gerakan untuk menggulingkan kerajaan Anwar. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, berkaitan dengan satu lagi pendedahan SPRM yang amat dahsyat, berkaitan dengan 12 aset luar pesisir pantai yang ditulis di dalam kertas Pandora, yang maklumatnya ada di dalam kertas Pandora. Akhirnya Daim Zainuddin disiasat oleh SPRM. Bagi saya ini satu pendedahan yang amat dahsyat dari SPRM. Dalam sebuah artikel dari sengatdaily.com, isu 12 aset luar pesisir didedah kertas Pandora. Daim disiasat SPRM. Dalam artikel ini, bekas Menteri Keuangan tersebut, Tun Daim Zainuddin, didakwa mengadakan pertemuan sulit dengan 3 operator politik Parti Pembangkang sejak beberapa hari lalu. Rakan lama dan sekutu Tun Dr. Mahathir Mohamad itu didakwa membuat perancangan untuk menggugat kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, setelah terdapat desas-desus ataupun kabar angin bahwa ada gerakan yang dimulakan untuk menumbangkan kerajaan, menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan gerakan ini kononnya dibiayai oleh Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin. Dan objektif mereka juga adalah untuk menaikkan semula Mahyadin menjadi Perdana Menteri, sekaligus 10 ahli parlimen Barisan Nasional yang akan turut serta di dalam gerakan ini dengan meletakkan jawatan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil. Dalam artikel ini, perancangan tersebut dikatakan bagi mengelak pendakwaan terhadap salah laku membabitkan jutaan ringgit wang negara yang dihadapi oleh pihak tertentu sekarang. Sebelum ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilapor sedang menyiasat kekayaan di luar negara milik Daim dan keluarganya seperti didedahkan kertas Pandora. Nah, tuan-tuan dan semua, dalam artikel ini yang panas, yang saya tertarik, yang mengejutkan, di mana disebut nama anak bekas Perdana Menteri. Namun kita tidak tahu anak bekas Perdana Menteri itu siapa. Dalam artikel ini, Daim bersama seorang lagi anak bekas Perdana Menteri yang telah dipanggil SPRM pada Februari lepas. Putusan Malaysia melaporkan bekas menteri itu telah diminta menjelaskan aliran wang dan pelaburan ke dalam 12 syarikat luar pesisir yang berdaftar atas namanya dan ahli keluarganya di luar negara. Penyiasat juga dilaporkan sedang menyiasat sama ada dana itu datang daripada projek kerajaan atau tidak. Laporan itu tidak menyebut nama Daim Zainuddin, sebaliknya merujuk kepada bekas Menteri Keuangan berusia 84 tahun. Mereka juga tidak menamakan orang lain yang disoal siasat oleh pihak berkuasa. Sumber yang tidak dinamakan dilapor memberitahu media tempatan bahwa siasatan masih di peringkat awal dan lebih ramai orang mungkin akan disoal berhubung kertas Pandora tidak lama lagi. Aliran wang kepada pelaburan asing dan kemudian penemuan laporan kertas Pandora sedang dikaji dengan teliti dan siasat.